Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena bersama di dalam channel ini. Ini satu lagi isu yang hangat yang kita dengar kebelakangan ini berkaitan dengan parti liar. Berkaitan dengan parti liar ini, yang mengejutkan lagi, ia diadakan di negeri takbiran PAS ataupun Perikatan Nasional. Saudara-saudara, ada yang menyebut parti liar ini di dalam video yang tular baru-baru ini. Di dalam parti liar itu terdapat individu yang menari yang dikatakan memakai pakaian yang tak cukup kain. Kalau orang cakap tak cukup kain. Ini satu lagi keputusan. Akhirnya perkara ini melibatkan polis. Dan sudah pasti ini yang berlaku di bawah pimpinan negeri, pimpinan PAS, sudah pasti menjadi kejutan kepada Hadi Awang yang juga sebagai Presiden PAS. Malaysia kini, parti seksi di Terengganu, polis tunggu exco jumpa pemilik resort. Polis Terengganu akan menunggu perjumpaan antara kerajaan negeri dengan pemilik sebuah resort persendirian di Pulau Lang Tengah di Kuala Terengganu sebelum menjalankan siasatan dan tindakan lanjut berhubung dakwaan menganjurkan sebuah parti liar di Pulau Peranginan tersebut. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata pihaknya bagaimanapun belum menerima sebarang laporan berkenaan isu tersebut yang tular di media sosial baru-baru ini. Kita bergantung kepada perjumpaan antara Exco, pengerusi pelancongan, kebudayaan, alam sekitar, dan perubahan iklim negeri, Datuk Razali Idris dengan pemilik resort yang dijadwalkan esok, di mana artikel ini pada 22 Mei. Bagaimanapun setakat ini, polis tidak menerima sebarang laporan berkenaan perkara tersebut. Kawasan peranginan itu juga adalah kawasan persendirian yang khas untuk pelancong dan tidak ada orang kampung pun di sana. Katanya ketika dihubungi bernama. Katanya lagi, polis juga tidak menerima sebarang permohonan permit penganjuran parti di pulau tersebut. Baru-baru ini tular poster dan gambar memaparkan wanita berpakaian tidak sopan menghadiri sebuah parti liar dinamakan Aloha Party yang didakwa diadakan di Pulau Lang Tengah. Ia menimbulkan reaksi kurang senang sesetengah pihak dengan menyifatkan parti tersebut tidak sesuai diadakan di Terengganu. Nah, saudara-saudara, susulan berita ini sudah pasti ada persepsi negatif daripada netizen. Nah, kenapa ada parti sedemikian yang tidak sopan dengan wanita yang berpakaian tidak sopan diadakan di Terengganu? Nah, seperti yang kita tahu, negeri Terengganu adalah di bawah takbiran pimpinan PAS. Apa komen Anda, tuan-tuan dan puan? Ini pasti satu lagi isu yang mengejutkan. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, terima kasih kerana bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang amat dihormati, di negara kita Malaysia, sudah pasti kita seringkali mendengar berkaitan dengan isu-isu hangat politik sehingga melibatkan isu 3R, di mana perkara yang amat sensitif berkaitan dengan isu 3R ini adalah satu perkara yang kita tidak boleh suka hati untuk memainkan isu ini. Kita juga mendengar terdapat kenyataan daripada media bahwa kepimpinan Perikatan Nasional yang seringkali memainkan isu ini. Dapat beberapa pemerhati politik yang membuat kenyataan begitu. Tapi saudara-saudara, kali ini pula Cikgu Bat yang sudah pasti, saya rasa Anda pun mengenali nama ini. Dalam satu kenyataan daripada Malaysia kini, ini keputusan pilihan, maafkan saya, ini keputusan PKR, Parti Keadilan Rakyat, yang meminta Cikgu Bat berhenti main isu perkauman sempit.
Selepas 55 tahun peristiwa hitam 13 Mei 1969, masih terdapat individu berfikiran sempit seperti Badrul Hisham Syahrin yang memainkan isu perkauman untuk menghasut rakyat terhadap kerajaan, kata pengarah komunikasi PKR Lee Chian-chung. Katanya Badrul, atau lebih dikenali sebagai Che Gubat, menabur fitnah bahwa Islam telah bergugat ketika mengulas majlis peringatan mangsa tragedi 13 Mei baru-baru ini. Che Gubat adalah mantan keadilan dan dulu bukan seorang yang bersikap perkauman sempit. Namun selepas masuk ke dalam PN, semua perkara menjadi tidak betul bagi Che Gubat. Malah sering dipesongkan fakta dan sejarah untuk matlamat mendapat perhatian umum, kata Lee dalam satu kenyataan. Che Gubat yang kini menjadi ahli jawatan kuasa Biro Penerangan Bersatu merupakan ahli terawal PKR ketika era reformasi, namun dipecat oleh parti itu pada 2016. Dalam catatan di Facebook baru-baru ini, Che Gubat mengulas dua isu, yaitu acara parti yang diadakan dalam tren kereta api Tanah Melayu dan video tular bacaan doa oleh seorang imam yang diadakan bersama bacaan doa agama lain di atas kubur peringatan mangsa tragedi 13 Mei di Sungai Buloh. Malaysia sudah di puncak liberal dan plural kejahatan. Islam sudah tidak ada nilai sebagai agama persekutuan, mana akidah, mana tauhid, katanya. Che Gubat dalam hantarannya juga mengatakan, Menteri Pelancongan Tiong King Sing dan Menteri Pengangkutan Anthony Loke mewakili Malaysia, manakala Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar hanya menjadi alat tunggangan mereka. Mengulas lanjut, Lee yang juga ahli Parlimen Petaling Jaya berkata, sebagai kawan dia terpanggil menjelaskan fitnah yang disampaikan Che Gubat mengenai kubur berkenaan. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini Anda boleh lihat di dalam artikel Malaysia Kini bertajuk PKR minta Che Gubat henti main isu perkauman sempit. Ya, saudara-saudara, apakah kesan ini kepada Che Gubat dan juga Parti Bersatu? Adakah ini akan membawa satu keputusan yang lebih buruk lagi untuk Che Gubat? Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati semua. Ini satu lagi bukti ataupun satu lagi kemenangan Anwar Ibrahim, PMX, Perdana Menteri hari ini, yang saya boleh cakap kemenangan Anwar Ibrahim ini sekaligus mengalahkan Perikatan Nasional, mengalahkan semua musuh politik Anwar Ibrahim, termasuk bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Nah, saudara-saudara, dalam satu artikel perkongsian menyebut kerajaan tak akan campuri proses kehakiman agensi penguat kuasa. Tidak dapat dinafikan sebelum ini kita mendengar bahwa kononnya kerajaan yang mengarahkan penguat kuasa ataupun SPRM khususnya untuk menangkap perasuah-perasuah di Malaysia jerum-jerum yang dicari ataupun diburu oleh Anwar Ibrahim. Namun saudara-saudara, sekiranya kita pikir secara rasionalnya, siapa yang bersalah itu tetap bersalah. Kenapa? Bila ada jerum didakwa, ditahan, ditangkap, diserbu, kenapa nak salahkan Anwar Ibrahim pula? Kalau memang salah, nah sudah pasti perkara itu memang tetap salah. Nah, saudara-saudara, mungkin ada yang cakap kerajaan tidak adil. Namun perkongsian ini menyatakan kerajaan tidak akan mencampuri proses kehakiman dan memberi ruang sepenuhnya kepada agensi penguat kuasa seperti PDRM dan SPRM membantras rasuah dan ketirisan hasil negara. Perdana Menteri berkata, peranan Jabatan Audit Negara juga perlu diperkasa supaya tata kelola dalam perkhidmatan awam dapat ditambah baik. Hal ini kita tekankan untuk mendapat dukungan dan bertindak dengan begitu tegas dan baik serta menjalin perkhidmatan awam yang lebih teratur, bersih daripada rasuah, kelembapan dan kemalasan. Mungkin ada yang memandang remeh
dan anggap ini sebagai slogan politik. Tetapi akibatnya besar sekali yang mungkin tidak ramai sedari. Kesannya berantai dan menjalar hingga ke bawah. Yakinlah dan insya Allah kita dapat banteras sekiranya kita bertindak secara konsisten, berani, dan tegas melawan rasuah daripada peringkat tertinggi sehingga serendah-rendahnya, katanya. Anwar berkata demikian dalam perutusan negara yang disiarkan secara langsung di semua saluran media tempatan. Dalam masa sama, PM meluahkan keyakinan isu rasuah dapat diselesaikan jika dibanteras secara konsisten dan tegas. Tegasnya, perkara itu dapat dilihat dalam tender terbuka rancangan tebatan banjir yang mampu jimat uang rakyat sehingga RM 2 bilion. Wow, itu satu inisiatif antara yang terbaik daripada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Nah, saudara-saudara, artikel ini daripada Harapan Daily. Kerajaan tak akan campuri proses kehakiman agensi penguat kuasa. Siapa yang tak puas hati dengan kenyataan ini, sudah pasti musuh politik Anwar Ibrahim. Yang pasti ini satu kemenangan baru untuk PMX, untuk Perdana Menteri yang pasti mengukuhkan lagi kedudukan Anwar sebagai Perdana Menteri PMX ataupun Perdana Menteri hari ini. Jadi saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.